Kejuaraan Malaysian Car Prix 2022 kali ini singgah di litar pemotoran Terengganu bagi penganjuran pusingan keempat tahun ini. Lebih menarik lagi, untuk episod kali ini kami membawakan kepada anda cerita mengenai Alif Daniel Muhammad Asri yang baru sahaja pulang dari mengikuti latihan Yamaha VR46 Master Camp di Itali. Alif Daniel yang merupakan pelumba untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor bersaing dalam kategori CP125 di Malaysian Car Prix telah terpilih bersama beberapa pelumba Asia yang lain bagi edisi ke-11 itu. Kami sempat bersama Alif Daniel untuk mendengar perkongsian pengalaman beliau ketika berkelana di sana. Tanpa melengahkan masa, ayuh kita terus bersama dengan Alif Daniel Muhammad Asri. Nama saya Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Asri, berumur 19 tahun. Saya dari tim Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor Racing. Saya rasa gembira sebab bukan senang nak dapat peluang tu. So selepas saya dapat tahu, saya terus buat persiapan untuk ke sana. Perjalanan untuk ke sana dalam lebih kurang 12 jam, 7 jam, 6 jam. Saya dengan saya punya bos, Ramesh. So masa ke sana banyak juga, dalam 6 jam. Lepas tu transit, tunggu lagi 6 jam lagi. Lepas tu saya rasa macam lama sangat lah, tapi first time pergi, so benda tu macam kena biasakan. First saya turun di Dubai. Lepas tu dalam 2-3 jam ataupun 4 jam saya terus pergi ke Bologna. Saya pun tak biasa dekat sana, baru first time, so rasa macam takut pun ada, tapi tak nak kena pergi juga. Cuaca kat sana tak sejuk, tak panas. First day saya kat sana, pergi gym sampai petang macam tu. Lepas tu dalam petang tu balik rehat. Lepas tu second day pergi kat flat track, kenal motor, belajar basic pasal motor flat track. And then hari ketiga game e-sport, belajar tak lama juga, dalam pagi sampai petang. Hari keempat motocross season. Motocross just sekejap je, sebab bagi aja cuma training. Hari yang terakhir barulah race flat track. And then petang tu kita ada mini GP. Dalam training tu memang banyak kebaikannya, sebab kat Malaysia tak ada, jarang ada. So peluang kat sana ada, saya macam lain training daripada sini. Tanah dia lain, cara training dia lain. So kat situ banyak pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya dapat. Saya kat sana nak sesuaikan diri dengan bahasa Inggeris. Kadang pun tak faham, so sikit-sikit belajar bahasa diorang sikit, bahasa Inggeris sikit. So benda tu jadi lama-lama dah biasa. Pemakanan terjaga, pada pagi, petang saya rasa boleh makan. Tapi ada yang tak boleh makan tu, saya ketepikan. Pas saya datang situ, saya nampak, maksud saya pada jauh turun pergi tempat tu, saya rasa macam nampak satu track
So saya tanyalah orang yang dekat dengan kita orang. Saya tanya dia orang, rupanya itu track untuk training Valentino Rossi dan rider Itali dalam flat track. So first datang sana tengok memang banyak motor, suasana track lain, dan banyak kemudahan-kemudahan yang tak pernah nampak dekat Malaysia pun ada. Perasaan saya dapat jumpa Valentino Rossi, saya rasa gembira sebab jarang jumpa. Lepas tu jumpa depan-depan rasa macam aura dia lain lah. Yang saya belajar kat sana daripada segi latihan, fitness, disiplin diri, kuatkan mental dan banyak lagi benda-benda penting yang saya dapat daripada sana. Cabaran pada saya tahun ni, saya tak main round 3. Tapi alhamdulillah saya masih ada di atas. So saya bersyukur. Saya rasa tahun ni adalah tahun yang mencabar juga sebab banyak rider baru, pertambahan motor baru. So itu lagi tambah saingan dalam CP125. Cabaran saya bagi CP125 tak tercabar lagi. Dah buat masa ni. Target saya pada tahun ni dalam kategori CP125 overall 2 atau 3. Saya harap berjalan dengan lancar pada tahun ni, insya-Allah. Dia akan masuk dalam 2 perlombaan. Lepas ini dia akan keluar sekali lagi dalam satu lagi kategori. Ketika perlombaan yang berlangsung sebelah petang nanti. Mereka bersedia sekarang ini 6 lampu merah yang mereka perhatikan akan dipadamkan untuk mereka dilepaskan sekarang. Kita lihat di depan nombor 6 melalui laju itu adalah Adi Putra Soekarno, di mana arah Tsunami nombor 27 nombor yang di petak utama perlombaan. Sedangkan pertama akan ada U-turn. Baru nak kata di sini mereka perlu hati-hati sedikit dengan jika akan terkeluar. Itu adalah nombor 5 Muhammad Adib Hakim Nadri yang sedikit terkeluar tapi dapat meneruskan kembali perlombaan. Dalam kelompok hadapan masih dalam keadaan baik. Mereka melepasi selekor 4-5 menuju selekor 6. Selekor 6 juga sangat penting, sangat teknikal untuk berada kedudukan yang cukup baik. Siapa yang masuk lebih dalam perlu lebih berhati-hati, tapi keadaan yang masih terkawal di sini, Harmi. Pada kedudukan sekarang ini kita lihat Adi Putra, kalau berdasarkan timing pitch, Adi Putra berada di depan, diikuti dengan arah Tsunami tempat yang kedua. 3 adalah Ahmad Ikram, Danish Ahmad Ghazali. 3 teratas tapi 2 di hadapan yang mula melarikan diri sedikit daripada line pelumba. Kita masih lagi di dalam pusingan yang pertama. Kita lihat juga Daniel Zarif cuba untuk meminta Ahmad Ikram Danish di peringkat awal perlombaan, tapi jarak mulai kelihatan di antara Adi Putra, arah Tsunami dan Ahmad Ikram Danish di tempat yang ketiga. Adi Putra, Arash seolah-olah dia mau mengekori di belakang Adi Putra bagi menuju lap yang keempat ini. Mungkin itu antara perancangan yang dilakukan oleh Arash, tapi dia yang penting dia tidak jauh ditinggalkan oleh Adi Putra, sentiasa mengekori rapat manakala di persaingan kelompok kedua ini masih terarah. Tadi Adib Arsyad cuba memintas kedudukan Ahmad Ikram. Kita lihat begitu rapat dia ikut dari belakang. Kelajuan yang ditunjukkan oleh Adi Putra Soekarno dan arah Tsunami sedikit lagi, tapi saya nak katakan adalah sewaktu kelayakan pun mereka melaju di depan. Jadi kalau setiap satu pusingan pada kelebihan setengah saat, dan inilah buktinya sekarang ni kerana mereka telah pun berada lebih kurang 35 saat di hadapan pelumba tempat yang ketiga, 4, 3 dan 6 dikutai oleh Amin Daniel Faizal. Tempat yang ketiga, kelompok yang berada di belakang 4 pelumba dengan seorang pelumba lagi mulai merapatkan diri dalam kelompok ini untuk menyertai 5 pelumba. Itu adalah Ryan Gadani yang cuba untuk masuk
ke dalam kelompok yang kedua. Sementara di hadapan memang jauh Adiputra sekarang bersama dengan Aras Tsunami. Oh, agak rapat selekor 10-11 ini di antara 3 pelumba perebutan 3 tempat teratas. Adakah kekal untuk Adib, tetapi yap, jelas Adib, Afiq kedudukan yang keempat, Danish kedudukan yang kelima, tapi di depan kekal untuk Adiputra diikuti dengan Arash Tsunami. Dapat dia mengawal, hampir-hampir terjatuh tadi. Muhammad Afiq Daniel Faizal, tapi dia dapat mengawal jenteranya terus pada dalam kelompok ini. Ini membolehkan Adib Arsyad yang dapat menjarakkan diri sedikit di hadapan dan 2 pelumba depan jauh tinggalkan lain-lain pelumba. Ya, nombor 7. 7 pusingan. Adiputra lakukan masa 57.593 saat. Dia terpantas di Lita sekarang ini. Jadi kalau dia konsisten dengan catatan masa yang ditunjukkan, ini membolehkan dia terus berada jauh depan sukar untuk dikejar. Kerana dalam 3 lap yang terakhir tadi dia melakukan masa 57, semakin laju pula 57.593 saat. Sementara Aras Tsunami melakukan 58 saat. Dia tidak pernah melakukan 57 dalam sepanjang 7 pusingan. Terjatuh. Itu adalah nombor 4 Adib Arsyad yang terjatuh. Sayang untuk Adib. Dan dia selepas lap yang ke-7 sempat berada di kedudukan yang ketiga di belakang Arash. Namun keadaan ini merugikan peluangnya. Kita lihat dia mengambil selekor. Terbabas kita keluar dari kawasan Lita dan dia gagal untuk mengawal jenteranya dan terjatuh. Tapi dapat mengelak terbaik oleh Danis Zarif tadi. Mengelakkan dari dia juga terlibat terbabit dalam kemalangan tersebut, dan tapi dia dapat meneruskan lagi Adib Arsyad, tapi terjauh ketinggalan di bawah, saya percaya kedudukannya di perebutan di bawah 15. Dan situasi ini jelas dia berpeluang untuk melengkapkan pusingan terakhir untuk melengkapkan perlumbaan Yamaha Petronas Super Series. Ini dia memang jauh kali kita boleh nampak pusingan 29 saat dia meninggalkan Aras Tsunami. Kerana kita boleh lihat cuma tadi pusingan yang ke-9 tadi dia lakukan 58.642. Itu saja dalam 4 pusingan berturut-turut 57 saat. Itu konsisten yang ditunjukkan, secara konsisten yang ditunjukkan oleh Adiputra itu yang membolehkan dia berada di depan jauh tinggalkan dalam pelumba. Dia tenang walaupun diberikan tekanan oleh Aras Tsunami tadi, tapi dia mengekakkan kedudukannya. Aras Tsunami pula di belakang yang tidak melakukan catatan di bawah 58 sepanjang perlumbaan ini. Ini yang membolehkan Adiputra berada jauh di depan. Walaupun sampai Adiputra Sukarno untuk menangi perlumbaan ini tenang. Tempat yang kedua Aras Tsunami, dia akan keluar sekali lagi nanti untuk lagi satu perlumbaan. Dan 3 adalah Danis Zarif, Muhammad Danis Zarif, Muhammad Kadir Zakri untuk di tempat yang ketiga. Kita akan saksikan keputusan selepas tamat perlumbaan Adiputra Sukarno tempat yang pertama dengan Aras Tsunami Kamarudin tempat yang kedua, diikuti Danis Zarif di tempat yang ketiga. 4 Ryan Kardani, Muhammad Sanusi, Afiq Daniel Faizal 5, 6 Muhammad Iman Fahmi Senin, 7 Muhammad Adib Hakim Nazri, 8 Muhammad Azam Adi Muhammad Isnaini, 9 Muhammad Syahrul Izwan Khairul. Ini podium bagi perlumbaan Yamaha Petronas Super Series pusingan yang keempat. Perlumbaan tempat yang ketiga Muhammad Danis Zarif, Muhammad Kadir Zakri. Tempat yang kedua Aras Tsunami Kamarudin, pelumba yang memiliki peta utama perlumbaan. Dan pemenang bagi perlumbaan ini nombor 6 Muhammad Adiputra Sukarno adalah kemenangan yang ketiga. Kedudukan keseluruhan menyaksikan Muhammad Adiputra Sukarno dengan 95 mata, jauh meninggalkan Danis Zarif Kadir Zakri tempat yang kedua. 54 mata jadi perebutan tempat yang kedua dari Danis Zarif. Adib Arsyad 49 mata tempat ketiga. 4 Aras Tsunami 41 mata dengan 39 mata di belakangnya, 2 mata di belakangnya Ahmad Ikram 33 mata, Ryan Kardani 24 mata, Adib Hakim dan 20 mata juga untuk Syahrul Izwan Khairul.
memulakan perlumbaan kali ini. 15 pusingan untuk CP125. Kita menantikan pelumba kembali pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. Kesemuanya telah pun bersedia. 6 merah dan mereka dilepaskan sekarang ini. Permulaan yang baik untuk semua pelumba menuju ke selekor pertama sekarang untuk mencari tempat di depan. Faris Hafiz yang diberikan cabaran tapi dapat mereka melepasi selekor pertama dan lepas pada kedudukan sekarang. Kita akan lihat siapa yang berada di depan. 68 masih lagi kekal depan. Faris Hafiz, Ahmad Syamil Akmal yang ketinggalan sedikit nampaknya di belakang. Di belakang dia ada seorang pelumba yang terus masuk ke dalam. Dan sekarang kedudukan mungkin berubah. Kita nantikan satu pusingan untuk melihat di mana kedudukan mereka. Faris Hafiz yang pasti berada di depan. Sementara itu saya rasa adalah Haziq Hamdan yang berjaya untuk naik tempat yang kedua untuk pasukan KC Racing. Dan di belakangnya adalah kita berikan di belakang Rahmat Purba yang sekarang menurun laju dan kedudukan Haziq, Ahmad Syamil Akmal di belakang Syafiq Rosli, Syafiq Rasul, Alif Daniel, Idlan Hakimi, Daniel Johan di depan Haikal, Zaki Ahmad Zamri, Nur Hafizullah, Hafizah Rofa tempat yang ke-12. Nampaknya Faris Hafiz menggunakan peluang selepas satu lap yang pertama. Syukran Aizat nampak yang tadi mungkin yang kita lihat dan tak dapat untuk meneruskan kelupaan Syukran Aizat. Tapi tidak di hadapan. Kita berikan tumpuan kembali dengan Faris Hafiz yang menguasai perlumbaan dulu dari dalam masuk cantik. Dan ini seorang lagi pelumba yang terkeluar dari perlumbaan Saiful Azhari. Saiful Azhari yang terkeluar dari perlumbaan. Sekarang kita lihat di hadapan dengan Faris Hafiz di tempat yang pertama mengkakan kedudukan. Haziq Hamdan tempat yang kedua, Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul yang berada di belakang berikan tekanan. Hafizah Rofa masih dalam kelompok di pertengahan. Kita lihat antara beberapa perubahan kedudukan. Syafiq Rosli sudah pernah kedudukan keempat. Ini lagi seorang pelumba yang sudah pun terpaksa. Zaki Ahmad Zamri yang terkeluar dari perlumbaan. Di awal-awal ni ramai pelumba yang terkeluar sementara di hadapan Faris Hafiz. Keadaan ini cukup mendebarkan Haziq Hamdan tadi. Haziq Hamdan yang mungkin dipintas oleh Syafiq Rosli. Saya rasa Syafiq Rosli sudah memintas bukan ini. Namun nasib baik untuk Haziq kerana dia masih mampu mengawal untuk mengekori kedudukan di tempat ketiga. Syafiq Rosli di depannya. Namun di hadapan sana Faris Hafiz menggunakan peluang. Sekarang mengejar rapat tadi 0.6. Saya rasa telah pun sekarang ni pada semakin rapat kedudukan Syafiq Rosli untuk memberikan cabaran untuk mengejar Faris Hafiz. Sementara Haziq Hamdan juga tidak jauh di belakang mengikuti dua pelumba di hadapan. Dan kita boleh lihat dari jauh kita dapat semakin hampir kedudukan 1 dan 2 sekarang inilah. Semakin menarik menuju selepas pertengahan perlumbaan CP125 ini. Kemungkinan juga kalau di penghujung nanti kita mengharapkan persaingan lebih sengit terutama daripada Haziq. Kita lihat caranya lebih agresif. Mungkin di sektor yang ke-6 dia akan masuk bahagian dalam untuk merapatkan lagi jurang kepada Syafiq Rosli. Namun kedudukan di lap ini tidak. Dia masih agak jauh sedikit di belakang Syafiq iaitu Haziq. Tapi untuk Syafiq dia masih begitu rapat ketika ini Harmi belakang Faris Hafiz. Ya, ini perebutan dua pelumba di depan memberikan peluang kepada Haziq sebenarnya untuk mengikuti rapat. Walaupun Haziq telah merupakan suatu di bahagian hadapan jenteranya, tapi ini beri peluang kepada Haziq untuk mengikuti kedua pelumba di depan. Dan sekarang ini strategi yang mereka peranan. Sama ada Syafiq Rosli akan cuba untuk memintas Faris Hafiz dan dia tahu ada lagi 6 pusingan untuk tamat. Jadi masih agak jauh lagi. Atau kita tengok di selekor 10 dan 11 itu memang penting juga gagal tamat. Di selekor yang kedua tadi kita di 3 lap yang terakhir, 3 pusingan terakhir, dan ada 3 pusingan lagi untuk mereka cuba lakukan. Haziq yang mengekori saja. Dan dalam keadaan sekarang ini saya boleh katakan yang bahawa tiga-tiga mereka ini boleh menang dalam perlumbaan. Siapa saja boleh menang sekarang ini. Terpulang kepada bagaimana mereka mengatur strategi masing-masing, terutama bagi Faris Hafiz di depan untuk menutup ruang setiap kali sampai di selekor. Ada 2 pelumba di belakangnya dan dia perlu memberikan konsentrasi yang tinggi dan untuk menutup setiap kali di selekor. Itu yang akan cuba lakukan. Tapi dalam lurus kita lihat siapa kerana perkelajuan yang hampir sama antara mereka. Dan betul juga Haziq yang cuba untuk mencarikan ruang dalam 2,5 pusingan lagi akan datang. Mereka melengkapkan pusingan yang seterusnya, pusingan ke-13. Bermaksud 2 pusingan lagi di selekor yang pertama. Masih lagi Faris Hafiz begitu baik konsentrasinya walaupun sentiasa diasah oleh Syafiq Rosli. Haziq di belakang ini. Jadi Arif Farhan
semakin pantas. Dia telah pun memintas kedudukan selepas lap yang ke-13 tadi. Arif Farhan pada awalnya berada kedudukan ke-7. Walaupun permulaan tidak begitu baik ini tadi. Wah, sekarang ini Haziq Hamdan terapa berjaya memintas Syafiq Rosli. Dan ini mungkin yang kita nanti-nantikan. Dan semakin laju pula Faris Hafiz di hadapan. Dan kembali Syafiq Rosli merampas kedudukan tempat yang kedua. Dan ini memberikan kelebihan pada Faris Hafiz untuk berlari jauh di hadapan sekarang. Mulai ada jarak di antara Faris Hafiz dan Syafiq Rosli di tempat yang kedua. Syafiq Rosli yang sekali diberikan tekanan oleh Haziq Hamdan. Ekor ke-6. Mereka akan tepui selepas ini, namun jelas Faris bijak. Dia begitu tenang, begitu konsentrasi apabila pergelutan berlaku di antara Haziq dan juga Syafiq. Dan jelas dia hampir, kalau ini terus kekal dan konsisten untuk Faris Hafiz, dia mempertingkatkan kelajuan bagi meninggalkan dua di belakangnya, Haziq ataupun Syafiq. Kedudukan kedua, ketiga di penghujung nanti. Oh, kita lihat. Begitu berani Haziq. Dia masuk bahagian dalam untuk menutup kembali ruang Syafiq di kedudukan yang ketiga menuju penghujung. Dan akhirnya kita perhatikan Faris Hafiz yang begitu selesa, tetapi yang menariknya kedudukan kedua dan ketiga tadi Haziq Hamdan. Nampak Zipu gembira dengan kejayaan Faris Hafiz. Tapi bagaimana, kedudukan di belakang juga menarik kerana Nur Hakim telah meminta antara di saat akhir juga Adib berjaya meminta Arif Farhan. Jadi dari tempat kami di mana pasukan dia menjerit di luar. Kejayaan Faris Hafiz dan menangi perlumbaan dengan Haziq Hamdan tempat yang kedua, 3 Syafiq Rosli, 4 Alif Daniel Asri, 5 Syafiq Rasul, 6 Nur Hakim Nur Hafizullah, 7 Adib Rosli, 8 Muhammad Haris Farhan Bahrain. Kalau sebelum ini kita saksikan Hafizah Rofa 3 kemenangan berturut-turut dan memberikan hadiah Tuan Haji Muhammad Fazil Wahab. Waipang Yamaha Racing Team. Encik Ahmad Syazli Ramli, Pengurus Besar Petronas Pantai Timur, menyampaikan kepada Sifu Waipang. Sekali lagi kita saksikan podium bagi CP125 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman, Muhammad Haziq, Muhammad Hamdan dan Muhammad Syafiq Rosli. 1, 2 dan 3. Hafizah Rofa tempat yang pertama dengan 75 mata. Walaupun tadi dia tidak mengutip mata tapi dia terlalu jauh di depan. Tapi Faris mengejar 44 mata bersama dengan Syafiq Rasul. Juga 44 mata. Syafiq Rosli 40 mata tempat yang keempat. 5 Alif Daniel Asri dengan 39 mata. 34 mata untuk Haziq Hamdan yang berjaya di tempat yang kedua tadi. Nur Hakim Nur Hafizullah 7 dengan 30 mata bersama Haris Farhan Bahrain tempat ke-8 dengan 25 mata.